Oke, kita boleh mulakan surah Hud mulai ayat 69. Surah Hud ayat 69 ya, kita boleh mula. Walaqad, dan demi sesungguhnya, Ja'at, telah datang ia, rusuluna, oleh utusan-utusan kami, Ibrahim, kepada Ibrahim, bil busyra, dengan memberi kabar gembira, dengan memberi kabar gembira. Qalu, telah berkata mereka, salaman, salam. Qala, telah berkata ia, salamun, salam. Fama labisa, maka tidak lama, an, bahawa, Ja'a, telah membawa ia, bi'ijlin, dengan anak lembu, aniz, yang dipanggang. Ayat 70, falamma, maka manakala, ro'a, telah melihat ia, aidiyahum, tangan-tangan mereka, la tasilu, tidak ia sampai, ilaihi, kepadanya, nakiru, nakirohum, nakiro dulu ya, nakiro, telah heran ia kepada mereka, hum tu, telah heran ia kepada mereka. Wa aujasa, dan telah merasai ia, minhum, daripada mereka, khifatan, ketakutan. Qalu, telah berkata mereka, la takhaf, jangan engkau takut. Inna, sesungguhnya kami, ursilna, telah diutus kami, ila, kepada, kaum Lut. Ayat 71 ya, sambung. Wamro'atuhu, dan istrinya,
Qaimatun, sedang berdiri. Fadhahikat, lalu telah ketawa ia. Fabasyarnaha, maka telah kami gembirakan akannya. Maka telah kami gembirakan akannya. Bi Ishaq, dengan Ishaq. Wa min warai, dan daripada warai belakang, Ishaq, Yakub. Baik, saya masuk mula ya. Ayat 69. Cerita ini berkaitan dengan utusan-utusan yang berziarah kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh tetamu-tetamu yang tidak dikenali. Baik, saya masuk mula. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Dan demi sungguhnya telah datang ia oleh utusan-utusan kami kepada Ibrahim dengan memberi kabar gembira. Utusan-utusan ini sebenarnya utusan yang tidak dikenali oleh Nabi Ibrahim. Ya, dan Nabi Ibrahim tidak menyangka buruk terhadap tetamu-tetamu ini. Ya, dia sangka baik sahaja. Ya. Dan dilihat tetamu-tetamu ini sebagai tetamu-tamu yang mulia, bersopan, lemah lembut. Jadi Nabi Ibrahim senang hati dengan kedatangannya. Tetapi susah hati juga Nabi Ibrahim apa yang nak dihidangkan makanan untuk mereka. Mereka bukan seorang, bukan berdua, tapi mereka lebih kurang dalam 10 ke 12 orang macam tu. Jadi sebenarnya tetamu ini adalah malaikat yang Nabi Ibrahim tidak kenali. Sebab malaikat ini dia menyerupai manusia, barulah Nabi Ibrahim dapat melihat. Jadi mereka memang berupa sebagaimana manusia, kebiasaan manusia zaman itu. Sebenarnya kedatangannya untuk memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya. Qalu, telah berkata mereka tetamu ini secara hormat, dia datang, perkataannya lah salam. Salam, jadi kita sekarang ni Assalamualaikum atau Assalamualaikum. Kalau dulu mereka hanya sebut salam. Besok di surga pun banyak perkataan ucapannya salam. Ahli surga bila bersedih salam. Salam, macam itulah. Ucapan tahiyat atau penghormatan. Nah, Nabi Ibrahim pun salam. Qala salamun. Nabi Ibrahim pun mengucapkan salam. Fama labisa an ja'a bi ijlin aniz. Nabi Ibrahim suruh tetamunya tunggu dulu di dalam rumah, ruangan tamu. Tunggu kejap, saya nak ke belakang. Macam itulah bahasanya, saya nak ke belakang kejap. Jadi rupanya Nabi Ibrahim ke belakang, dia sembelih seekor anak lembu dan dipanggang, siap dipanggang sekali. Cuba fikirkan, berapa lama menyembelih, melapah, memanggang. Lama tak lama. Tetamunya punyalah sabar menunggu. Nabi Ibrahim tak hadir pergi belakang, tak balik-balik.
Ya. Fama labisa anja abi injilin anis, maka tidak lama bahawa telah datang ia dengan seekor anak lembu yang dipanggang, siap dari panggang dah untuk menjamu tetamu-tetamu mulia ini. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilahi, maka manakala telah melihat ia tangan-tangan mereka tidak ia sampai kepadanya. Mana bila dijemput, dipersilakan, sila ya makan, ya dijemputlah, sila dipersilakan makan. Maka tetamu ini pun mengulurkan tangan. Tapi tangan tu ibarat bayang. Bayang macam mana? Bayang kita pegang sesuatu kan, kita tak boleh ambil benda itu. Ya? Itu namanya bayang. Jadi heran, tetamu tu cuba ya menyahut ajakan itu, tapi tangan tu tak boleh sampai atau nak pegang tu ya, tak dapat. Ya. Nakirahum, telah merasa heran ia kepada mereka. Ya. Jadi Nabi Ibrahim heranlah. Wa ujasa minhum khifatan, dan telah merasai ia daripada mereka ketakutan. Dah mula gemetar. Ya, ini bukan sebarang tetamu ni. Ya. Tak boleh nak makan. Cuba dia nak makan, nak mencapai, tak dapat. Ya. Sebab malaikat dia tidak makan macam makanan kita. Ya. Jadi bila dihidangkan dengan makanan-makanan kita ni, ya memanglah dia tak boleh makan. Jadi Nabi Ibrahim dah rasa takut. Bila rasa takut, dijawablah oleh, dikatakan oleh apa? Tetamu ni, qalu, telah berkata mereka, la takhaf, jangan engkau takut. Mana kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut, sesungguhnya kami telah diutus kami kepada kaum Lut. Jadi sebenarnya dia hanya singgah saja kepada di rumah Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kabar gembira. Ya. Pertama kita tengok di sini, ya, Nabi Ibrahim ya, tidak senang kalau tetamu datang tak makan. Satu. Yang kedua, ya, tetamu ini punya sabar yang menunggu. Tetamu ini tidak terfikir yang Nabi Ibrahim ini nak memsiapkan makanan-makanan. Ya. Jadi tidak terfikir oleh tetamu ini. Jadi tetamu ni cukup sabar menunggu. Berapa lama Nabi Ibrahim di belakang yang mengerjakan anak lembu untuk dijadikan hidangan. Jadi untuk pengajaran kepada kita, ya, kalau kita sebagai tetamu, kalau kita tak nak menyusahkan tetamu tu, awal-awal lah cakap. Ya, kalau dia nak berbuat sesuatu tu, dan kita pula nak cepat, ya, cakaplah awal-awal supaya tidak menyusahkan ya, tuan rumah itu. Ya, kalau kita lah sebagai tetamu, ya. Yang kalau kita tuan rumah, memanglah kita punya hati tak sedap kalau tetamu tak minum, tak makan contohnya. Ya. Tapi sebagai tetamu pun ada hak bersuara, jangan diam ya. Nanti menyusahkan ya, tuan rumah, sedangkan kita nak cepat contohnya. Ya. Itu untuk pengajaran. Wa mar'atuhu qa'imatun, dan istrinya sedang berdiri. Mana ya isteri Nabi Ibrahim ni ya berdiri dan melihatlah, tengok ya keadaan telatah tetamunya, ya. Fadhahikat, maka telah ketawa ia. Ya, dia ketawa. Sarah ya. Sarah ni ketawa dia. Dia tengok jelas telatah tetamunya yang tidak boleh nak makan, tak boleh nak makan. Ya. Fabasyarnah, maka telah kami gembirakan akannya bi Ishaq, dengan Ishaq. Lalu bukalah cerita tetamunya, ya, untuk memberitahu bahawa ya Allah memberikan kabar gembira buatmu, kamu akan dapat cahaya mata yang bernama Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan daripada belakang Ishaq Yaqub. Yaqub ni cucu. Jadi siap nama sekali, dibagi tahu kau akan dapat anak namanya Ishaq, dan kau akan dapat cucu daripada Ishaq ni, kau akan dapat cucu namanya Yaqub. Itu berita gembira, ya.
ada nama-nama yang sudah tersebut awal sebelum dilahirkan. Contohnya ya Ishak, Yakub, Nabi Isa, ya, Maryam, ya, iaitu Isa alaihissalam, ya. Itu nama-nama yang sudah tersebut, ya, tidak maknanya sebelum dia lahir dari bagi tahu. Baik, sambung lagi. Qalat setelah berkata ia, ayat yang ke-72, ya. Qalat setelah berkata ia, ya wailata, wahai alangkah herannya aku. Wahai alangkah herannya. Herannya saya tak ada aku, ya. Wahai alangkah herannya. A'alidun, adakah aku beranak? A'alidu, adakah aku beranak? Wa ana, walhal aku, ajus, seorang perempuan tua. Wahaza, dan ini, ba'li, suamiku, syaihu, seorang tua. Inna, bahwasanya haza ini, la syai'un, sungguh sesuatu, ajib, yang ajaib. Mereka aneh. Aneh ataupun hairan, ia daripada perkataan ajaib, ya. Qalu, telah berkata mereka, atak jabina, adakah engkau merasa hairan? Adakah engkau merasa heran? Min, daripada. Ta'jabina tadi itu muannas, menunjukkan engkau, ya. Kalau engkau dia ada yanun. Ta'jabina, ya. Taf'alina, wazan dia macam tu. Itu untuk engkau muannas. Kalau lelaki ta'jabu saja, ya. Bukan makna yanun tu jamak, bukan, ya. Itu menunjukkan muannas, engkau muannas. Min amrillah, daripada urusan Allah. Rahmatullah, rahmat Allah. Wa barakatuhu, dan berkatnya. Dan berkatnya. Alaikum, atas kamu. Ahlal bait, wahai ahli rumah. Tengok, ya, perkataan ahla tu dia berbaris atas. Bila sepatutnya ahlul bait, ahlul bait. Tapi kalau ahlal bait, dia ada penyebabnya. Ya, penyebabnya ialah huruf nida, iaitu ya ahlal bait. Dia ada, ya, tersebut huruf nida yang tak ditulis. Yang tak ditulis. Jadi, ya, sebab itu kita kena terjemahkan wahai ahli. Ya tu nida. Wahai ahli rumah. Ya. Kalau tak ada huruf nida tu, dia akan berbunyi ahlul bait. Ahlu bari depan, ya. Ini ahlal bait, artinya ya ahlal bait. Maksudnya macam tu. Mengikut nahwu. Wahai ahli rumah. Innahu, sesungguhnya dia, hamidun, amat
terpuji, majidun lagi amat mulia. Baik, saya masuk mula. Qalat, telah berkata ia. Ia ni mu'anas. Qalat artinya Sarah. Ya, Sarah berkata. Bila kata malaikat kau akan dapat anak, namanya ya Ishak. Ya, jadi isteri Nabi Ibrahim ni ya, merasa keheranan lah. Ya. Dia kata apa? Qalat telah berkata ya wailata. Ya. Wahai. Ya. Alangkah herannya. Ya. Dia ada dua perkataan ya. Wailata satu dengan ya laitani, ya laita ya. Jadi wailata ni daripada perkataan wail, macam tu ya. Jadi di sini dengan maksud wahai herannya. Alidu, adakah aku beranak? Mana dia mengatakan diri dia, aku boleh beranak di depan tetamu tu. Wa ana ajuz, dan aku seorang perempuan tua. Ya, aku dah tua. Tahu tak umurnya mengikut tafsir? Iaitu tis'a wa tis'un sanah. 99 tahun. Ya. Memang seorang perempuan yang benar-benar dah tua. Iaitu 99 tahun. Umur Sarah ketika itu. Ya. Wa haza ba'li syaikhan. Dan ini suamiku seorang tua. Jadi syekh ni orang panggil syekh. Syekh ni mana? Ya, orang tua. Ya syekh, wahai orang tua. Macam tu. Ya. Itu ya. Dan suaminya iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam mi'a wa isyru sanah. 120 tahun. Boleh catat. Ya. Buat catatan. Maknanya Sarah masa itu umurnya 99 tahun. Ya, sedangkan Nabi Ibrahim ketika itu 120 tahun. Dalam segi ya logiknya, kalau dah umur demikian dah tak ada anak dah. Macam itulah. Tak boleh nak beranak lagi dah. Ya. Jadi ya, dia heran dengan keadaan umur yang dia sudah lanjut usia. Dah tua, dah dipanggil syekh, dah dipanggil ajuz. Ya. Dia heran. Inna hazala syai'un ajib. Ya, bahawasanya ini sungguh sesuatu yang ajaib atau yang aneh atau yang heran. Ya, ini sesuatu yang mengherankan aku. Qalu, telah berkata mereka, tetamu ni, ata'jabina min amrillah. Adakah engkau merasa heran daripada urusan Allah? Engkau heran ke dengan urusan Allah? Kalau Allah nak bagi, ya Allah kata kun, jadilah. Fayakun, lalu ia jadi. Ya. Itu kehendak Allah. Rahmatullah wa barakatuhu alaikum. Engkau merasa heran ke daripada urusan Allah, rahmat Allah dan berkatnya ke atas kamu? Ahlal bait, wahai ahli bait. Ditujukan kepada ya, Sarah dan ya, Ibrahim. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya dia amat terpuji, lagi amat mulia. Inilah satu kisah benar ya, kalau Allah kendaki nak memberikan rezeki kepadanya, umur dia tak mengira umur ya mana pun. Ya, dah 99 tahun ya, kira ya, masuk 100 tahun lah baru dia dapat siapa namanya ya, Ishak. Ya. 99 masuk 100 tahun, dia dapatlah anak yang namanya Ishak, anak anugerah. Ya. Macam saya ada kawan di Perlis, umur dia ya 25 tahun. Ya. Kemudian mak dia pula
bersalin lagi dalam umur 25 tahun tu. Tak ada anak lepas dia tu. Setelah umur 25 tahun anak ni, ya, si anak ni umur 25 tahun, dapat seorang lagi anak. Ya. Itu dikatakan anugerah. Dia tercicir pula dapat satu lagi. Ya. Itu kuasa Allah Ta'ala. Allah nak bagi. Ya, tengok. Baik, sambung lagi. Falamma, maka manakala. Zahaba, telah hilang ia. Zahaba ni asal mana pergi. Terkadang dia boleh makna jadi hilang. Tengoklah kadang-kadang tengok depannya ada bi, ada an, macam ni. Zahaba an, zahaba bi. Itu biasanya dia akan memberikan makna kepada hilang. Kalau zahaba saja, dia makna pergi. Kalau zahaba ada domir, domir ada huruf jar, kadang bi, kadang an. Macam zahaballahu binurihim. Ia telah menghilangkan oleh Allah akan cahaya mereka. Sebab ada bi, zahaballahu bi. Ada bi tu. Binurihim. Telah menghilangkan oleh Allah akan cahaya mereka. Dengan mana hilang. Di sini pun hilang. An Ibrahim, dari Ibrahim. Ar-rau'u, oleh takut. Oleh takut. Waja'athu, dan telah datang ia akannya. Dan telah datang ia akannya. Al-bushra, berita gembira. Yujadiluna, ia membantah akan kami. Fi qaumi Lut, pada tentang kaum Lut. Inna Ibrahim, bahwasanya Ibrahim, la halimun, sungguh seorang yang penyantun. Awwahun, seorang penghiba. Munib, lagi suka kembali. Dalam mereka taubat. Sambung, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. A'rid, berpalinglah oleh engkau. An haza, dari ini. Innahu, sesungguhnya ia. Sesungguhnya ia. Qad, sungguh. Ja'a, telah datang ia. Rabbuka, oleh perintah Tuhan engkau. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka.
ya'tihim, yang datang kepada mereka, azabun, oleh azab, ghairu mardud, yang tidak dapat ditolak. Ghairu mardud, yang tidak dapat ditolak. Baik, saya masuk dulu ya. Nabi Ibrahim mengikut cerita tadi, dia dah takut ya dengan tetamu-tetamu tu. Ya, sebabnya ya, bila diajak makan, dia tak boleh nak makan. Tapi tetamu itu dapat menenangkan Nabi Ibrahim dan menyampaikan berita gembira. Jadi selanjutnya, falamma zahaba an Ibrahim ra'u, maka manakala telah hilang ia dari Ibrahim oleh ketakutan, oleh takut atau perasaan takut, gemetar ya, ataupun takutnya dah hilang, waja'athul busrah, dan telah datang ia akannya oleh berita gembira. Mana datanglah satu perasaan riang, macam tu. Bila dengar berita dia nak dapat cahaya mata, maknanya perasaan riang tu ada. Bila dah ya, tenang hatinya, yujadilu fi qaumi Lut, ia membantah akan kami tentang kaum Lut. Ya. Jadi utusan-utusan ini memaklumkan kepada Nabi Ibrahim bahawa kami sebenarnya nak pergi ke negeri kaum Lut, ya, membawa ya, perintah Allah Ta'ala untuk membinasakan kaum Lut. Jadi kaum Lut dengan Nabi Ibrahim sezaman tapi lain tempat lah. Jadi dia singgah saja di rumah Nabi Ibrahim nak menyampaikan berita. Ya. Jadi ya, bila Nabi Ibrahim dengar yang dia nak binasakan ya, kaum Nabi Lut, jadi Nabi Ibrahim ni membantah perintah itu. Dalam tafsiran yang diterangkan katanya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat tu, adakah kamu nak binasakan dalam negeri itu walaupun ada 300 orang mukmin? Kau nak binasakan juga dengan mereka, sama dengan mereka? Jawab malaikat, la, tidak. Ya. Lalu Nabi Ibrahim kata lagi, walaupun ada 200, tadi 300, walaupun ada 200 orang mukmin pun kau nak binasakan? Ya, kata malaikat tu, la, tidak. Ya. Ditanya lagi oleh Nabi Ibrahim, ya, kamu nak binasakan juga dalam negeri itu walaupun ada 40 orang mukmin? Dah turun. Kata dia, tak. Disambung lagi, adakah kau nak binasakan juga walaupun ada 14 orang mukmin? Dia kata tak. Lala sekali Nabi Ibrahim kata, kalau kat situ ada seorang mukmin pun kau nak binasakan? Jawabnya, la, tidak. Inilah tafsiran yujadilu fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim membantah ya, tentang kaum, membantah akan kami tentang kaum Lut yang nak dibinasakan. Kenapa Nabi Ibrahim cakap macam tu? Sebab Nabi Ibrahim, tengok hujung ayatnya, inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Ya. Bahawasanya Ibrahim ya, sungguh seorang penyantun, seorang penghiba, lagi ya, suka kembali. Kembali ni makna kembali bertaubat. Jadi Nabi Ibrahim ni orangnya penghiba. Penghiba ni makna sedih. Dengar bila ada orang dibinasakan, kat situ pula ada orang mukmin, sekali dibinasakan, dia sedih sangat. Ya. Itu disebut awahun.
Dia seorang yang penyedih, penghiba, cepat mengalirkan air mata. Itu Nabi Ibrahim. Ya, sifatnya. Sesuai juga dengan nama Ibrahim ni mengikut bahasa Arab. Ibrahim ni bukan bahasa Arab ya, di bahasa Hebrew. Ya, bukan Arab. Jadi Arabnya dia memecahkan dua kalimah ib, alif ba tu ib. Itu mana abun, bapa. Ya, Rahim. Rahim ni mana pengasih. Tinggal lagi ejaan Arab dia gunakan ha kecil, Rahim. Macam tu. Ni Rahim kan. Jadi ya dua perkataan, satu ib, satu Rahim. Kalau dimaknakan mengikut Arabnya katanya ib tu abun, bapa. Rahim tu pengasih. Jadi bapa yang pengasih. Itu nak makna Ibrahim. Dua perkataan yang dicantumkan ib dengan Rahim. Jadi makna bapa yang pengasih. Sesuailah dengan sifat yang diterangkan awahun. Ya, sifatnya penyantun, halim. Penyantun atau penyabar, itu halim ya. Penyantun, penyabar. Yang keduanya awah. Ya. Sifatnya apa? Penghiba. Ya, cepat menangis. Ya. Dan sifatnya lagi munib. Suka kembali. Kembali ni mana? Kembali kepada Allah. Ya. Bertaubat kepada Allah. Itu sifat Nabi Ibrahim. Dia bantah tu bukan apa. Dia kesian kalau ya orang yang beriman dengan Nabi Lut tu pun dibinasakan. Ya, walaupun seorang pun sekali dibinasakan kerana kejahatan orang lain, ya orang yang mukmin tu dibinasakan, kata malaikat tak. Ya. Itu yang Nabi Ibrahim bantah. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, a'rid an hadza. Wahai Ibrahim, berpalinglah oleh engkau dari ini. Mana dinasihatkan Nabi Ibrahim, ya janganlah ya nak bantah hal ini. Ya, ini urusan Allah. Innahu qad jaa amru rabbika. Sesungguhnya ia sungguh ya telah datang ia oleh perintah Tuhan engkau. Innahum atihim azabun ghairu mardud. Ya, dan sesungguhnya mereka yang akan datang kepada mereka oleh azab yang tidak dapat ditolak. Ya. Jadi malaikat ya, memaklumkan bahawa azab yang akan mengenai kepada Nabi Lut ini, kepada kaum Nabi Lut ya, tidak dapat nak ditolak lagi. Sudah satu ketetapan daripada Allah Ta'ala. Itu yang ya, benar-benar dibinasakan kaum Nabi Lut. Ya. Kaumnya yang durhaka. Orang yang ikut Nabi Lut selamat. Ya, yang tak ikut Nabi Lut itulah semua binasa. Ya, yang akhirnya yang kita dapat lihat sampai sekarang lautan mati. Itulah negeri kaum Nabi Lut, disebut Sadum. Ya, negeri Sadum. Ya, lautan mati. Itulah kisahnya. Ya. Baik ya. Sekadar itu dulu. Kita teruskan dengan pelajaran sorof ya, sorof. Sampai tamrin ke berapa kita? Sorof 29 ya. Latihan 29 tasriful mithal, iaitu berkaitan dengan yang kita faham. Kalau misal tu maknanya huruf mutalnya di awal. Kalau mudha'af tu makna dia berganda. Ya. Kalau misal atau di awal. Kalau sebut multawi, itu melilit. Multawi. Ya. Huruf sahih di tengah, huruf mutal di awal, di akhir. Dililit oleh huruf mutal. Itu namanya multawi. Ya, tapi kalau misal, ini ya, di awal. Baik, kita masih lagi dalam bab 4 huruf. Ya, iaitu bab 4 huruf kan ada af'ala, ada fa'ala.
Yang 29, yang latihan 29 ni, ia bab yang kedua, iaitu lepas af'ala, fa'ala. Ada sabdu tengah, 4 huruf. Jadi contoh yang dibagi, ya, kalau fa'ala yufa'ilu, ya. Jadi kalau wassala yuwassilu. Macam tu. Tausilan, taf'ilan, wassil. Kalau wazan fa'il. La tuwassil. Nahi. Muwassilun, isim fa'il. Muwassolun, baris atas, isim maf'ul. Ya, kemudian, ya, dia punya madi majhul, wussilah. Mudhari majhul, yuwassolu. Ya. Mana menghubungkan. Kalau 3 hurufnya, wasolah. Ya, wasolah. Wasolah tu maknanya menghubungkan. Ya. Baik, ya, cuba kita tengok pada tamrin 29. Ya. Tamrin 29, wajjaha. Cuba buat wajjaha mudhari'nya. Yuwajjihu. Yuwajjihu. Masdarnya taujihan. Ya, taujihan, taf'ilan. Amar wajjih. Nahi la tuwajjih. Isim fa'il muwajjihun. Isim maf'ul muwajjahun. Madi majhul wujjiha. Mudhari majhul yuwajjahu. Jadi kita nak kenal majhul ni, ya, madi, domah, kasrah. Kalau mudhari, domah, fathah. Ya, misal kata berbunyi yuwassilu. Yuwassilu. Tu maknanya bukan dia majhul, ya. Yuwasso. Baris atas. Yuwasso, atas sabdu. Ya, mana menghubungkan. Kalau wajjaha, wujjiha. Wujjiha jadi yuwajjahu. Macam tu. Okey, nombor 2, ya, perkataan wathaqo dengan mengukuhkan. Kalau ikatan tu ikatan yang kukuh. Ya. Jadi wathaqo mudhari'nya yuwassiku, masdarnya tausikon. Amar wasik, nahi la tuwassik, isim fa'il muwassikun, isim maf'ul muwassakun. Muwassakun. Madi majhul wussiko, mudhari' majhul yuwassaku. Ini makna mengukuhkan. Nombor 3, makna meluaskan. Wasi'a kursiyu samawati wal ard. Maha luaslah kursinya di langit-langit dan di bumi. Wasi'a. Ya. Itu 3 huruf. Wasi'a. Ini 4 huruf. Wasa'a. Meluaskan. Jadi makna muta'addi. Meluaskan. Okey. Wasa'a sebut. Mudhari'nya yuwassi. Okey, masdarnya tausi'an. Amar wassi, nahi la tuwassi. Isim fa'il muwassi'un, isim maf'ul muwassa'un. Madi majhul wussi'a, mudhari' majhul yuwassa'u. Okey, nombor 4, wasato dengan makna menengahkan. Ya, ummatan wasaton, umat yang pertengahan. Ini dia punya
rubai. Wasato mudhari'nya yuwassitu, masdarnya tausiton. Amar wasitnahi. La tuwassit isim fa'il. Muwassitun isim maf'ul. Muwassatun madi majhul. Wussito mudhari majhul. Yuwassatu. Okey, nombor 5 ya, daripada perkataan wahid, wahada, wahid, ya, wahid. Wahid itu mana satu kan? Ahada pun mana satu. Jadi wahada menyatukan atau menjadikan satu, ya. Menyatukan, wahada. Mudhari'nya yuwahidu, masdar tauhidan. Amar wahid nahi. La tuwahid isim fa'il. Muwahhidun isim maf'ul. Muwahhadun madi majhul. Wuhida mudhari majhul. Yuwahhadu. Okey, nombor 6 dengan makna mewariskan. Cuba buat madi mudhari masdar. Ya, warrasa yuwarisu taurisan. Amar nahi. Waris la tuwaris. Isim fa'il, isim maf'ul. Muwarrisun, muwarrasun. Madi majhul, mudhari majhul. Ya, urisa yuwarrasu. Baik, ya. Cuba letak makna mengikut wazan. Ya, madi mewariskan. Mudhari ia mewariskan. Masdar warisan. Amar wariskanlah oleh engkau. Nahi jangan engkau wariskan. Isim fa'il yang mewariskan. Isim maf'ul yang diwariskan. Ini satu lagi. Mana ia mengukuhkan. Nombor 2. Kalau madi telah mengukuhkan, ia mudhari. Ia mengukuhkan. Masdar pengukuhan. Okey, amar kukuhkanlah oleh engkau. Nahi jangan engkau kukuhkan. Isim fa'il yang mengukuhkan. Isim maf'ul yang dikukuhkan, ya. Madi majhul telah dikukuhkan ia. Mudhari majhul ia dikukuhkan. Alhamdulillah, mumtaz semua, ya. Untuk latihan selanjutnya ke-30 akan dihantar kemudian, ya. Jadi sekadar itu untuk hari ini. Sadaqallahul azim.